TV KPM. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'il musyahidin wa syukran aidan li ida'atil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ila Najah SPM 2020. Kaifa halukum jami'an? Udu'ukum bisalamah, sihatah wal afiyatah. Qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatan ala kulli muslim. Yang bermaksud, tuntut ilmu ini adalah satu kewajipan bagi kita sebagai seorang Islam. Al-yawm sanata'allam bil maddah tasawur fil Islam. Hari ini kita akan belajar subjek tasawur Islam. Tapi sebelum tu, kawan-kawan kita, jom sama-sama kita tepati SOP kita, jaga penjarakan fizikal kita, cuci tangan kita sentiasa dan kita sentiasa memakai face mask nak pergi ke mana pun. Dan jangan cakap kuat-kuat sangat, nanti tersembur dekat kawan sebelah. Alright. Korang semua mesti nak tahu kan hari ini kita bersama dengan siapa? Ustaz ke, ustazah ke, teacher ke? Alright. Korang mesti nak tahu? Jom kita saksikan. Tariq ila Najah SPM 2020. Marhaba Ustazah. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Nur Diana. Apa khabar Ustazah? Baik, Ustazah, alhamdulillah. dengarnya daripada jauh Ustazah. Daripada mana tu? Betul dari Aiman. Jauh dekat hulu sana tu. Hulu? Dia bersebelahan dengan Baling Kedah dan juga bersebelahan dengan Betong Thailand. MRSM Pengkalan Hulu. Ya. Walaupun jauh di sana tapi pelajar-pelajarnya cerdik-cerdik belaka. Alright Ustazah, hari ini topik kita menarik. Tasawur Islam. Mungkin kawan-kawan kita di rumah sana nak tahu tentang apakah subjek tasawur Islam ni. Ustazah, boleh cerita sikit Ustazah? Okey, insya-Allah nanti di dalam slide dan seterusnya saya akan cuba terangkan sedikit mengenai subjek tasawur Islam ini, apakah keistimewaan, apakah objektif yang boleh diambil oleh anak-anak pelajar jika mengambil subjek tasawur ini. Alright Ustazah, kita pun dah tak sabar nak belajar subjek ini dengan Ustazah. Jadi sebelum kita nak mulakan subjek kita pada hari ini, jom sama-sama Ustazah kita ke sana dulu dan kita ikut SOP yang kita tetapkan. Silakan Ustazah. Okey, boleh. Okey, first sekali kita nak cuci tangan kita dengan hand sanitizer. Ustazah dulu, silakan. Terima kasih. Alright, dan saya pula. Kepada pelajar-pelajar, jangan lupa kalau ke sekolah tu bawa ni hand sanitizer ni, kita cuci tangan kita. Dan bila kita dah cuci tangan kita Ustazah, kita dah boleh buka face mask kita. Tapi tetap Ustazah kita jaga jarak di antara kita kan? Okey, boleh. Okey. Tapi janganlah kita buang merata-rata pula Ustazah kan? Dan pastikan kita bubuh dalam bekas yang kita bawa Ustazah. Supaya apa? Tak adalah terkena kuman dekat atas meja ke, ya, dekat kerusi ke dan sebagainya. Baik, Ustazah. Bila Ustazah sebut tentang tasawur ni Ustazah, ada di kalangan pelajar-pelajar ni dia rasa subjek ni subjek bonus, boleh dapat full mark. Subjek ni senang Ustazah. Okey, nanti kita akan lihat sama ada subjek ini boleh dikata senang ke ataupun susah. InsyaAllah nanti saya akan terangkan. Cantik Ustazah. Tapi sebelum tu Ustazah, kita nak dengar pandangan-pandangan pelajar tentang subjek tasawur Islam ini. Jom kita saksikan. Okey, boleh. Didik TV KPM. Sekiranya kita ingin menjawab soalan, disarankan untuk kita highlight kata kunci dalam soalan tu supaya kita menjawab balik persoalan tu supaya kita tak lari. Sebagai contoh macam kebat, selalu kita goreng banyak kan, lari kan. Jadi kita highlight kata kerja supaya kita jawapan tu tak lari daripada kehendak soalan tu. Untuk subjek tasawur, tips yang saya boleh kongsikan kepada anda semua ialah dengan menggunakan kaedah akronim.
Di mana kaedah ini akan bantu kita untuk menghafal terms-terms yang susah dan kompleks dengan lebih mudah. Saya juga menyarankan anda untuk menyiapkan soalan-soalan pasir sebelum ni. Jadi cara-cara untuk mendapatkan interaksi senang je, iaitu kita hanya perlu mendapatkan 35 ke atas per 40 dalam kitas 1. Oleh itu, saya berharap semua rakan-rakan di hadapan saya akan memberi tumpuan sepenuhnya kepada Umi B yang bakal menerangkan tentang teknik menjawab kitas 1 SPM Khusus subjek Tasawuf Islam. Didik TV KPM. Oh, kawan-kawan kita kata highlight, kemudian boleh goreng lagi kan. Nak menunjukkan subjek ni tak adalah susah sangat kalau kita belajar sungguh-sungguh kan Ustazah kan? Ya. Baik, lepas ni kita akan tumpukan sepenuh perhatian kepada Ustazah. Sebab apa? Sebab kita nak belajar tentang subjek ni. Dan Ustazah, kita ada juga anak-anak murid kita yang akan bersama dengan kita selepas ini. Tapi korang jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Thoriq Ilan Najah, SPM Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. First, find books that have a compilation of past year questions because it helps you prepare yourself. Second, you need to download an app that can help you lock your phone for a certain period of time so that you don't get yourself distracted. Third, you need to make sure that you, at the very least, score a C credit for your compulsory subject because then you don't have to worry about getting yourself into a good university. Hope this helps. One of the tips that I can definitely recommend is it's always better to study in a group. You get to discuss the question, brainstorm answers, and you can reflect with one another. So remember, always trust in the power of knowledge sharing, and you're good to go. Hi, well my 3 tips for this year's SPM student is to not study last minute, do not overcomplicate your questions, and to always reread the questions and double check your answer. Thank you and good luck! Please stay positive. I know you might feel anxious before you start your exam, but surround yourself with positive friends that can motivate you and always remind yourself that you have prepared and you are ready to answer the question. Hi! To score A for your SPM, please stay hydrated, have a good rest, and don't forget your breakfast. Okay? Good luck! Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan menjadi ila bernamij Thoriq Ilan Najah SPM Ishrin. Alright, hari ini kita dalam topik tasawur Islam. Subjek-subjek yang orang sangat suka kalau nak ambil. Sebab apa? Kalau ambil subjek ni insya-Allah boleh dapat A dalam subjek ni Ustazah. Alright. Ustazah, kita nak kenalkan pelajar-pelajar kita. Jadi siapa yang bersama dengan kita pada hari ini? Dengan kita ni pelajar-pelajar cemerlang juga Ustaz ya? Ya, betul. Alright, siapa yang bersama dengan kita? Kita saksikan. Okey. Yang pertama sekali kita ada Izzat Hatta, kita ada Adriana, kita ada Syazwana, kita ada Akasha, Nur Camelia, Hakim. Kaifahalukum jami'an? On mic tu. Masya Allah. Ini sekolah Arab ke sekolah MRSM ni? Wow. Terima kasih korang semua sebab bersama dengan kita pada hari ini daripada MRSM Pengkalan Hulu Perak. So korang macam mana? Dah ready ke nak SPM ni dengan subjek kita pada hari ini tasawur Islam? Sebab kalau tengok gaya diorang ni insya-Allah diorang dapat straight A ni kan Ustazah kan? Insya-Allah. Alright. Jadi kita pun dah bersedia. Korang dah bersedia ke belum ni? Yes, I'm ready. Okey, tanpa melengahkan masa lagi kawan-kawan kita, jom kita tumpukan perhatian kepada Ustazah untuk kita mulakan perjalanan pula kan, pelajaran kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Terima kasih Dai Aiman. Okey, sebelum tu anak-anak didik Umi di sana, okey ke? Sebelum tu Dai Aiman, sebenarnya lebih selesa lah Ustazah ni dipanggil Umi D dalam kalangan anak-anak murid. Jadi kiranya Umi D teruskanlah dengan Umi ya. Okey, bersedia ya semua di sana? Okey, anak-anak di rumah semua, anak-anak murid di rumah macam mana, bersedia? Okey, insya-Allah kita akan mulakan untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Okey, jadi dengan ini saya akan terangkanlah mengenai subjek tasawur Islam. Kita akan lihat.
Okey, sebelum kita bermula dengan teknik untuk menjawab tasawur Islam ini, eloklah kalau kata Umi menerangkan, saya sendiri mengenalkan mengenai pengenalan tentang tasawur Islam. Tasawur Islam ini merupakan ilmu keindahan Islam yang mana ianya adalah merupakan aspek-aspek yang dibincangkan menerusi maqasid syariah yang sering dikaitkan dengan suasana semasa dalam konteks Malaysia pada hari ini. Maknanya kita akan lihat isu masalah semasa yang berlaku dalam Malaysia lah sebenarnya, Dayak Aiman. Okey, kemudian mengapa subjek tasawur Islam ini diperkenalkan juga kerana ia ditawarkan sebagai subjek elektif. Subjek elektif pendidikan Islam di bawah kurikulum dini yang mana ianya turut ditawarkan kepada semua calon, termasuklah semua agama dan bangsa. Ya. Dan kemudian di mana waktu pembelajaran dan pengajarannya juga adalah selama 4 masa iaitu 160 minit dan juga ianya turut diajar oleh guru yang berkelayakan. Maknanya guru yang mahir dalam bidang pendidikan Islam. Okey, saya teruskan lagi boleh? Di mana objektif ataupun matlamat tasawur Islam ini adalah untuk memperluas dan juga memperkukuhkan kefahaman murid tentang pandangan hidup Islam. Juga memantapkan pegangan terhadap nilai-nilai hidup Islam. Kita nanti di dalam tasawur Islam kita ada tentang syumuliyah, rububiyah, alamiyah. Kita akan lihatlah nanti. Dan juga agar dapat apa? Agar apabila kita belajar mengenai tasawur Islam ini, kita akan dapat menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. Boleh ke semua? InsyaAllah. Okay. Alright. Okey, Umi nak tanyalah kan dekat anak-anak murid yang di sana tu. Kenapa pada awalnya memilih subjek tasawur Islam ini sebagai subjek elektif anak-anak? Okey, Umi nak tanya dengan Akasha. Kenapa ya Akasha? Kalau macam saya, sebab saya tengok subjek tasawuf ni membolehkan saya untuk sambung belajar dalam bidang syariah law. Alhamdulillah, cita-cita Akasha. Okey, Umi diteruskan. Di mana pada awalnya subjek tasawur Islam ni ramai yang menganggapnya seperti subjek yang mudah, Dayak Aiman. Tapi sebenarnya ia juga dia perlu menelusuri huraian sukatan pelajaran. Di mana dalam HSP itu sendiri ada aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi yang diuji dalam setiap soalan. Dan juga sebenarnya subjek tasawur Islam ini boleh membantu murid mendapat A. Kerana apa? Kerana menerusi penguasaan terhadap terma-terma pandangan hidup Islam. Jika tak baca, boleh jawab. Jika baca, lagi bagus. Lagi boleh dapat markah yang lebih tinggi. Okey, seterusnya subjek elektif di peringkat universiti tempatan. Di mana subjek yang ditawarkan ini tidaklah menjadi seperti begitu je. Maknanya boleh lagi apabila menyambung di peringkat pengajian tinggi akan adanya subjek ini dalam asas perundangan syariah, perbankan dalam muamalah Islam, juga lain-lainlah yang turut menawarkannya di peringkat yang lebih tinggi. Tapi saya sukalah bila Akasha sebut tadi kan, saya ingat dia nak kata nak banding dengan subjek kimia, fizik apa semua ni, tasawuf ni kacang je. Tapi bila dia kata tadi, Ustazah, tersentuh hati saya. Ya, walaupun dia sekolah MRSM, boleh juga ada sambung dalam bidang agama satu hari nanti. Patutlah nampak muka macam Tok Imam ada je. nur Bukan ada nur lah, Cikgu. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Saya teruskan. Okey, kita lihat kepada dada akhbar ni, iaitu di mana adik Darshini. Adik Darshini telah disantuni oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, iaitu Menteri Hal Ehwal Agama kita, yang mana apabila adik Darshini ni dia memperoleh markah 89. Maknanya hebatlah, boleh dapat markah yang tinggi. Bukan Islam? Ya. Jadi dikatakan di mana dalam ujian diagnostik dan juga adik Darshini ni tahun ini akan mengambil SPM 2020 lah untuk tasawur Islam. Jadi adik Darshini juga dia kata dia ambil subjek tasawur Islam ni disebabkan nak melanjutkan pelajaran ke Universiti Islam Antarabangsa. Kita sama-sama lah doakan insya-Allah. Maknanya ini gambaran bila disebutkan tasawur Islam ni nak menunjukkan gambaran Islam ni cukup indah, Ustazah kan? Betul. Alright. Okey, anak-anak semua, anak-anak yang di rumah dan juga anak-anak yang di MRSM sana tu, okey, dah bersedia ke 25 Mac 2021 hari Khamis? Lagi berapa hari lagi tu? Are you ready? Lagi berapa? Lebih kurang berapa hari lagi tu? 5. Ya, betul. 5 hari lagi. Di mana tumpuan untuk
Ustazah hari ini untuk menceritakan tentang kertas satu, di mana kertas ini akan bermula pada jam 8 pagi sehingga 9 suku pagi, di mana soalannya adalah berbentuk ujian objektif. Oh. Okey. Okey, kita akan lihat kepada format soalan, iaitu apabila subjek tasawur Islam ini adalah berkaitan dengan keseluruhan topik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, Syazwana. Umi nak tanya Syazwana. Syazwana dah ready ke untuk baca semua pelajaran di dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5? Dah. Okey, untuk tingkatan 4, apa yang ada dalam tingkatan 4 tu, topik tu? Ada 3 bab. Ya, bagus Syazwana. Apa babnya? Babnya yang pertama konsep ketuhanan. Ya, lepas tu konsep ketuhanan. prinsip Islam. Yang terakhir ni sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan. Okey, antara ketiga-tiga topik bab yang besar tu Syazwana minat yang mana? Konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan. Alhamdulillah. Terima kasih Syazwana. Okey. Jadi Umi nak tanya pula untuk tingkatan 5. Okey, kita tanya kepada Hakim lah, Hakim. Hakim dia kontrol macho je, Ustazah. Kita nak try tengok boleh jawab ke tak. Hakim, dalam tingkatan 5 pula macam mana Hakim? Dalam tingkatan 5 sama juga, dia ada 3 bab besar. 3 bab besar. Iaitu antara topiknya? Antara topiknya hak milik harta. Hak milik harta. Hakim suka itulah topik hak milik harta tu ke? Nak kumpul lah, nak kumpul harta lepas ni. Boleh? Boleh. Okey, terima kasih Hakim. Okey, itu adalah antara topik-topik yang terkandung di dalam subjek tasawur Islam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dengan tingkatan 4, topik-topiknya adalah melibatkan akidah dan juga syariah. Ya. Dan tingkatan 5 lebih kepada tumpuan isu penyelesaian masalah. Okey, jika kita lihat kertas 1 Dai Aiman untuk bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A objektif, aneka pilihan. Maknanya kita akan tengok dan telusuri bagaimanakah kita nak pilih jawapan yang betul. Kemudian bahagian B iaitu berdasarkan kepada soalan berbentuk istilah ataupun isi tempat kosong ITK, gambar rajah, jadual atau padanan, perbezaan atau persamaan, juga sama ada ini palinglah pelajar memang minat untuk jawab ni betul atau salah. Tanda betul, salah kan? Yeah. Okey. Perincian di dalam instrumen kertas 1, tempoh menjawab adalah selama 1 jam 15 minit. Kalau kita tukarkan kepada minit iaitu 75 minit, kita akan lihat bagaimana kita nak uruskan masa di dalam menjawab bahagian A dan juga bahagian B. Yeah. Okey, jenis instrumen iaitu item objektif, aneka pilihan ABCD dan juga ada aneka kompleks iaitu 1, 2, 3 dan 4. Di mana bilangan soalan untuk tasawur Islam kertas 1 ini hanya 40 saja. Walaupun sedikit, tapi inilah kertas yang anak-anak semua kena skor. Dan calon perlu skor untuk membawakan markah 29% dicampurkan nanti dengan kertas 2. Ya. Okey, dan kita lihat bahagian A 20 soalan objektif aneka pilihan, bahagian B 20 soalan objektif berstruktur. Saya teruskan boleh Dai Aiman? Okey, maknanya Ustazah, lulus berapa markah Ustazah? Lulus. Kalau kita nak dapat lulus 50 ke atas dah dikira lulus. Oh, kalau boleh jawab semua ni dah dekat nak lulus dah ni. Ya, dah dekat dah nak lulus tu. Alright. Okey, bentuk soalan. Di mana tadi kalau saya kata 40 markah di dalam kertas 1, ianya terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A 20 soalan dan juga bahagian B 20 soalan. Cuma bahagian A 20 soalan tertumpu kepada aneka pilihan. Ya. Dan juga bahagian B 20 soalan tertumpu kepada soalan struktur. Jadi untuk aneka pilihan, anak-anak dan juga calon SPM 2020 di luar sana perlu memberikan fokus di mana perlu baca betul-betul soalan dan lihat adakah ianya menerangkan ataupun memberikan soalan mengenai maksud, rajah atau carta ataupun jadual ataupun berbentuk stimulus yang dalam kotak biasanya ataupun berbentuk pilihan roman dan juga pernyataan. Dan juga ini adalah satu bentuk ayat pengganggu. Iaitu di dalam soalan, apabila kadang-kala dia akan bertanya, semestinya lah biasanya dalam soalan akan bertanya benar, tidak, bukan dan juga kecuali. Jadi, anak-anak calon SPM tahun ini perlu memberikan fokuslah
kepada soalan yang diajukanlah. Okey, seterusnya untuk bahagian B di mana soalan struktur. Soalan struktur ini akan diberikan apakah maksud istilah bagi setiap terma yang ada di dalam subjek tasawuf Islam. Kemudian melengkapkan pernyataan, kemudian melengkapkan rajah, carta, juga jadual, juga tandakan betul atau salah seperti yang saya terangkan sebelum ini. Tapi bila Ustazah sebut suruh fokus, Ustazah, takut fokus sangat nanti dah lama sangatlah jawab dia pula. Kalau satu soalan ni dalam berapa minit lah berada Ustazah. Betul Dayang Aiman. Di mana kalau kita lihat untuk bahagian A kita peruntukkan hanya 30 minit sahaja. Ya, untuk bahagian B 40 minit. Jadi tadi Ustazah terangkan 75 minit. Lebih 5 minit kita kena semak semula dan lihat adakah itu betul-betul jawapan yang telah kita tetapkanlah untuk menjawab. Dan istilah tu Ustazah, nak tak nak kita kena hafalkan Ustazah kan? Kalau boleh kita cuba fahamkan konsep. Nanti Ustazah akan terangkan macam mana boleh kita olah nak, lah kan. macam mana kita nak dapatkan istilah yang betul-betul dan juga kita akan lihat adakah istilah itu membawa kepada maksud istilah yang akan diajukanlah. Kalau nak tahulah Dayang Aiman, sebenarnya istilah dalam subjek tasawuf Islam ada 216 sebenarnya. Jadi anak-anak kena baca betul-betul dan hadamkanlah kalau boleh untuk faham mengenai istilah tasawuf Islam ni. Alright. Jadi tak susahlah Ustazah kan. Maknanya kita just baca pun kita dah boleh faham benda tu kan. Ya, betul. Sebab perkataan tu mungkin kita dah familiar. Okey Ustazah. Dan kalau kita lihat bagaimana nak skor, mendapat markah yang baik. Kita nak MA lah kan. Dan Aiman takkanlah kita nak biarkan sekadar dapat biasa sebab ini adalah kertas yang terakhir dari Aiman. MRSM kot Ustazah kan. InsyaAllah. Adalah kertas yang terakhir dan insyaAllah Ustazah rasa semua calon boleh mendapat A jika memberikan tumpuan dengan betul sebab ada berbaki 5 hari lagi. Boleh lagi kita ulang kaji lagi. Yang lain dah habis Ustazah Yang mana? Maknanya subjek-subjek lain? Subjek-subjek lain, mungkin ada saya yang tak dah habis pastilah. kan? Ada yang dah habis. Maknanya kepala ni dah lapang lah ni. Dah lapang sangat ni. So jangan tasawuf sabar. memang boleh skor lah. InsyaAllah. Okey. Kalau kita nak dapat A+, kita cuba skor 35 ke atas. Markah untuk kertas 1. Dan kalau kita nak dapat A, kita skor 30 ke atas. Tapi seeloknya kita skor lah 40/40. Betul. Alang-alang kan? Alang menjadi perkasam. Biar betul-betul sampai A+. Okey, seterusnya. Sebab kita tengok kalau kertas 1 ni Ustazah, dia dah ada pilihan jawapan. Ya, betul. Jadi kalau orang tu baca, mesti boleh jawab. Ya, betul. InsyaAllah. Okey Ustazah. Okey, kita akan lihat kepada persediaan menjawab kertas 1. Bukan semasa, tetapi sebelum kita nak masuk ke dalam Dewan Peperiksaan, apa perlu kita buat? Yang pertama, kita buat latih tubi soalan-soalan sebenar dan kita akan rujuk set soalan SPM 5 tahun ke belakang. Okey, anak-anak Umidi yang di sana tu, dah habis buat ke soalan-soalan sebenar? Ke akan ulang lagi tu? Okey, alhamdulillah. Kita akan buat lagi latih tubi lagi lain kan? Okey, kemudian yang kedua, apabila calon boleh membuat nota ringkas sebenarnya dengan membina akronim. Iaitu contohnya kita lihat kepada sumber perundangan Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Kita lihat Al-Quran A. Kita letakkan sebagai A untuk akronimnya. Kemudian hadis H, ijma' I dan juga qiyas Q. Dan kita boleh bina akronim yang ringkas iaitu AHIQ. AHIQ. Buat nota Ustazah kan? Buat nota akronim yang ringkas. Kemudian yang ketiga, apabila anak-anak calon SPM 2020 boleh membaca dan mengulang kaji keseluruhan topik dengan baik, cuba hadamkan, ada masa 5 hari lagi ni, boleh baca, belik betul-betul buku teks tu daripada muka depan sampai muka belakang dan baca semua tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kerana Dayang Aiman, tahun ni adalah tahun terakhir KBSM sebab tahun seterusnya berikutnya dah bermula dengan KSSM. Jadi ini adalah kiranya perlu tamatkan dengan cemerlangnya lah, tamatkan dengan jaya lah insya-Allah. Dalam sejarah Ustazah ya. Maknanya saya dulu tanda harga pun saya ingat Ustazah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Sebab Ustazah kata kulit sampai kulit tu. Ingat sama tanda harga. Okey Ustazah. Okey, tip menjawab kertas 1 ini lebih kurang daripada Ustazah lah untuk memberikan tips mengenai menjawab kertas 1 di mana yang pertama perlulah faham kehendak soalan dan ingat istilah.
di mana tadi Ustazah ada terangkan tentang istilah yang banyak. Kita akan cuba go chapter by chapter. Maknanya bab demi bab kita akan lihat. Kemudian apabila kita dah faham kehendak soalan di dalam soalan yang diujikan di dalam Dewan Peperiksaan, kita akan lihat kata kunci pada soalan. Lepas ni Ustazah akan ajarlah macam mana kita nak lihat kata kunci di dalam setiap soalan yang diajukan. Kemudian kita akan kenal pasti ayat pengganggu di dalam soalan. Seperti tadi benar, tidak ataupun kecuali. Dia lebih kurang sama Ustazah kan? Lebih kurang sama. Pelajar baca soalan, kemudian bila dia nampak kecuali dia tak perasan. Dia jawab soalan yang sebelum tu. Jadi kita akan lihat contohnya nanti. Cantik Ustazah. Kemudian singkirkan jawapan gangguan. Bila kita dah lihat tadi singkirkan jawapan gangguan. Kemudian kita akan menjawab menggunakan istilah. Bukan maksud istilah. Contohnya apabila dia minta prinsip negara Islam, antara jawapannya adalah musawamah. Boleh jawab musawamah, persamaan kan, dan juga boleh jawab sebagai musawah. Tetapi janganlah jawab sawah. Sawah tu memang larilah daripada kata istilah tu. Okey. Kemudian tulis satu jawapan sahaja. Di dalam kertas satu ada satu bahagian isi tempat kosong di mana hanya letakkan satu sahaja jawapan. Jangan kata, saya ada jawapan lebih, saya nak buat inilah tanda palang lah, slash lagi. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Hanya satu sahaja soalan, satu jawapan yang dibenarkan. Kemudian kita lihat kepada jawapan bahagian A. Kita akan hitamkan, anak-anak calon akan hitamkan pada helaian kertas objektif dan juga jawapan bahagian B akan ditulis pada ruangan. Di kertas soalan itu ada menyediakan ruangan untuk menulis jawapan. Jadi kita tulis di atas kertas itu. Masya Allah, bila kita dapat alert dengan tips-tips menjawab kertas satu, rasanya kita boleh dapat full mark lah ni Ustazah kan? InsyaAllah ada Aiman. Kalau betul-betul anak-anak memberikan fokus, insyaAllah boleh. Tapi saya suka bila Ustazah sebut satu poin tadi tentang kita buat soalan latih tubi untuk 5 tahun ke belakang ni kan? Ya. Sebab mungkin soalan tu akan berlega-lega di kawasan tu, and the end kita kata, macam pernah baca. Macam pernah aku lihat soalan ni, tapi di mana ya? Jadi memudahkan untuk menjawab soalan nanti kan Ustazah kan? Ya, betul. Alright. Okey, terima kasih Dayama, saya teruskan ya. Okey, di mana ini adalah teknik yang mana Ustazah nak share, nak kongsikan kepada semua, di mana teknik spotlight. Bila masuk ke dalam dewan, di samping kita bawa apa tu alat tulis kan, pensel, pen. Okey, kita cuba bawa highlighter. Tetapi bukan kita gunakan di dalam kertas jawapan. Kita gunakan di atas kertas soalan. Kita gunakan highlighter ini apabila kita baca soalan dengan baik. Kemudian kita ambil pen pemancar. Bahasa Melayunya pen pemancar. Jadi highlighter. Baru saya tahu hari ini Ustazah. Untuk menggariskan kata kunci. Baca soalan, kita gariskan kata kunci yang penting. Nanti kita akan tanya anak-anak macam mana kata kunci yang penting. Mereka akan. Orang dah ada highlight ke belum ni? Dah ada highlight tu. Ada dah. Okey. Kemudian kita akan impas soalan. Maknanya baca sekaligus soalan itu dan cuba bayangkan soalan yang diajukan dalam kertas itu berada di dalam topik yang mana. Sama ada tingkatan 4 atau tingkatan 5. Maknanya diagnose dululah. Diagnose dulu. Bila pelajar dah dapat tu, dia akan sebenarnya dalam sekaligus dia akan tahu, ini jawapan dia adalah dalam topik itu. Masuk gambar rajah terus dalam kepala kan. Kemudian apabila selesai untuk memilih jawapan yang betul, dia akan tandakan pada kertas soalan objektif. Maknanya pindahkan jawapan yang dipilih ke dalam kertas objektif. Okey. Maknanya bila kita dah tanda tu Ustazah, kita tak adalah pening kepala sangat bila kita nak semak semula nanti Ustazah kan? Betul. Kita tinggal baca yang kita dah highlight dah tu. Cantiklah Ustazah kalau macam tu. Okey, inilah yang ditunggu-tunggu kan. Macam manalah bentuk soalan tasawur Islam. Kalau dah biasa buat latih tubi 5 tahun ke belakang, ataupun dah buat soalan-soalan yang dibuat dalam negeri untuk soalan percubaan, biasanya akan apa kita panggil tu terbiasa. Terbiasa dengan soalan-soalan itu. Jadi kita cuba lihat ya contoh-contohnya. Okey, yang pertama, bahagian A, soalan ini adalah berbentuk aneka pilihan. Okey, Umi, dia takkanlah Umi nak jawab kan? Boleh tak Umi tanya dengan anak-anak dekat sana? Okey. Dan juga calon-calon yang berada di rumah pun boleh sama-sama ya menjawab di sini. So saya pun boleh cuba juga. Boleh juga. Dayang pun boleh juga cuba jawab. Okey, Umi dibagi pilihan lah, siapa yang nak jawab? Ada tak yang nak angkat tangan?
Okey, Izzat Hatta. Lama dah dia tunggu nak jawab. Okey. Izzat Hatta, bila pandang soalan ini, apa yang kita perlu buat dulu? Highlight kata kunci. Okey, bagus Izzat. Kita kena highlight kata kunci. Kita gunakan pen pemancar. Di manakah kata kuncinya? Mudah diterima manusia. Okey, kita tengok betul ke tidak? Ya, betul. Mudah diterima dan juga oleh manusia. Okey, kalau kita lihat ya Izzat, soalan ini berada dalam topik mana? Fitrah beragama. Betul jawapan dia iaitu berada dalam fitrah beragama. Kalaulah kita pandang soalan ini dan kita kata ianya berkaitan dengan mudah. Boleh tak kita kata di dalam prinsip pandangan Islam murunah? Boleh, tapi boleh. Dia kurang tepat. Kurang tepat. Kita kena baca soalan sampai habis. Betul tak Izzat? Okey, bagus Izzat. Okey, kita lihat okey, betul. Fitrah beragama. Okey, jawapannya Izzat. Jawapannya Izzat. B. Sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Sebab apa sesuai? Sebab Islam tu dia melengkapi semua aspek kehidupan. Baguslah jawapan Izzat Hatta. Umi sukalah. Betul lah Ustazah kan? Jadi kita bulatkan B. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Bahagian A di mana ini adalah soalan berbentuk pilihan pernyataan Dayang. Di mana kita lihat kepada soalan tu antara berikut yang manakah langkah terbaik untuk kita tingkatkan kualiti ibadah kita. Okey, Umi nak tanyalah kepada Camelia. Okey, Camelia, manakah pen pemancar kita gunakan pen pemancar tu highlighter tu kita nak tanda di mana? Kata kuncinya. Langkah terbaik untuk meningkatkan kualiti ibadat. Okey, langkah terbaik untuk meningkatkan kualiti ibadat. Okey, berada dalam topik mana? Falsafah ibadat. Okey, falsafah ibadat. Okey, bagaimana pula kita nak lihat kepada jawapan? Cuba Camelia baca daripada A sampai D tu mana satu yang betul dan salah. Nampak tak? Nampak. Okay. B. Okey. Meningkatkan ilmu. Okey, kenapa membezakan antara ibadat umum dan ibadat khusus tidak boleh diterima? Sebab dua-dua tu macam ibadat umum ni mau ke ketuhanan. Ibadat umum tu untuk macam aktiviti seharian kita, tapi ibadat khusus tu dia mau tu macam kita dengan Tuhan. So dia macam langkah dia tu macam membezakan tu lebih baik pada macam cara kita nak buat langkah tu. Okey, betul lah Camelia. Jadi kita salahkan yang ni, betul? Okey, yang B pula, kenapa Camelia pilih jawapan yang B? Okey, sebelum B tu, kita pergi kepada C. Cuba Camelia baca C. Sentiasa mengikut perubahan semasa yang berlaku. Okey, betul ke jawapan ni? Salah. Okey, sebab? Sebab ibadat memang dah tetap, tetapi perubahan semasa ni akan sentiasa berubah. Okey, jadi perubahan semasa bukan semua yang boleh berubah. Kita ada sabat yang tetap, kita ada murunah di mana mengikut kepada kesesuaian zaman, tetapi tetap lagi kita mengikut kepada sabat. Betul tak Camelia? Okey, jadi Umi pangkalkan ni. Okey, kalau D melakukan ibadat mengikut kemahuan tak boleh sebab kita kena ikut syariat ibadat tu. Okey, bagus Camelia. Jadi kat sini jawapannya adalah B. Sebab bila kita tingkatkan ilmu pengetahuan, kita dapat tahu tujuan ibadat tu. Ya, betul. Sebenarnya kalau kita lihat, soalan ni sebenarnya dah memberikan gambaran dah kepada jawapan. Meningkatkan kualiti ibadah, meningkatkan ilmu pengetahuan tentang sesuatu ibadat. Okey, B. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Bahagian A, iaitu soalan ini adalah berkaitan dengan kecuali. Yang mana Ustazah kata tadi tentang kata gangguan di sini, kecuali. Okey, kalau kita lihat, soalan ini adalah semua yang berikut ialah kesan kesungguhan bekerja kepada individu. Okey, Adriana. Cuba Adriana jawab soalan yang ketiga ini. Jawapan dia A. Pertumbuhan ekonomi. Merangsang pertumbuhan ekonomi. Okey. Kenapa B, C dan D itu salah, Adriana? Sebab yang tu semua tiga-tiga tu merujuk kepada individu. Laju Adriana jawab. Okey. Okey, sebelum tu Adriana, topik mana ni Adriana?
Galakkan bekerja. Okey, betul ke ni? Ya, betul unit galakan bekerja. Okey, di mana Ariana pilih jawapan A, betul? Betul. Okey, sebab apa jawapannya A? Sebab yang lain 3 B, C dengan D tu semuanya merujuk kepada individu. Yang A tu jawapan dia merujuk kepada ekonomi. Okey, Adriana, bayangkan kalau Adriana terlupa tengok yang kecuali ni. Dia akan jadi apa jawapan tu? Saya akan buat jawapan B B mungkin. ke? C dan D kan? Inilah masalah yang berlaku apabila calon tak membaca jawapan, tak membaca soalan dengan betul. Jadi, dia baca saja sampai individu terus jawab B ataupun C dan D. Jika dia lihat ada kata gangguan iaitu kecuali, biasanya calon akan memberikan tumpuan dan jawab dengan baik, insya-Allah. Maknanya kita kena bulat betul-betul lah kecuali bulat betul-betul kan? tengok, semak. Sebab sayang, ada 40 markah saja di sini. Okey, seterusnya. Ya. Okey, soalan aneka pilihan lengkapkan pernyataan. Iaitu apabila soalan ini berkaitan dengan memiliki daya kreativiti. Okey, kotak ni kita panggil apa? Dalam kotak ni kita panggil apa, Akasha? Stimulus soalan. Okey, bagus Akasha. Stimulus soalan. Kita nampak saja bila soalan tu berada dalam kotak, ia adalah stimulus kepada soalan, iaitu memiliki daya kreativiti, inovatif dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi, pernyataan ini merujuk kepada pengertian apa? Dah tadi Umi panggil Akasha. Akasha lah jawab. Okey. Merujuk kepada jati diri rumah, Umi. Okey. Terus jawab. Okey, kita tengok dulu. Mana kata kuncinya? Ini dia, memiliki daya kreativiti. Okey, memiliki daya kreativiti dan juga inovatif dan produktif. Okey. Dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam melaksanakan pekerjaan. Di dalam topik mana ya? Topik Form 5, isu masalah dan penyelesaian masalah. Okey, isu masalah yang berlaku kan? Okey, kita akan lihat betul ke? Ya, betul. Isu masalah dan cara penyelesaian masalah. Okey, kenapa Akasha pilih jawapannya tadi D, jati diri rumah? Sebab bila jati diri rumah, bila kita ada jati diri, secara automatik kita akan mempunyai daya kreativiti yang tinggi juga. Lepas tu, bila kita ada daya kreativiti yang tinggi, kita boleh menghasilkan benda yang baru iaitu inovatif. Okey, baguslah Akasha ni. Kita melakukan produktiviti dalam pekerjaan. Okey, alhamdulillah, mumtaz kan? Okey. Kenapa kita tak boleh pilih perpaduan ummah? Perpaduan ummah dia maksud dia lain. Perpaduan ni adalah hubungan sama manusia dengan akhirat. Habis dah dia dah hafal istilah tu dah ya Iman. Dah dapat dah tu. Okey, terima kasih Akasha. Ya, jawapannya jati diri ummah. Okey, seterusnya bahagian A, masih lagi dalam bahagian A Daya Iman, iaitu soalan aneka pilihan padanan. Kita akan lihat di dalam kotak itu ada pilihan istilah dan juga pernyataan. Okey, pilih padanan yang betul berdasarkan pernyataan di bawah. A, B, C dan D. Kita akan baca dulu istilah keseluruhannya dan juga pernyataan. Okey, Umi nak tanyalah kepada Syazwana. Syazwana, yang mana satu jawapan yang kita perlu tengok dan topik apa yang berada untuk soalan ini? Yang ini topik kedudukan wahyu dan akal. Okey, kita lihat betul tak? Okey, padanan. Okey, betul Syazwana. Okey, kemudian? Okay. Kalau saya jawab A sebab istilah dia Al-Quran. Dia punya pernyataan dia merupakan wahyu yang terakhir. Okey, kenapa B, C dan D itu salah, Syazwana? Okay. Kalau yang B, dia cakap istilah dia hadis. Pernyataan dia dia cakap dia terdapat kepada perbuatan Rasulullah sahaja. Tapi hadis sebenarnya perbuatan, pengakuan dan kata-kata Rasulullah. Betul Syazwana. Sebenarnya 3 P dan juga 1 N. Inilah akronimnya. Iaitu perbuatan, perkataan dan juga apa? Perbuatan, perkataan dan juga percakapan. Betul. Kata-kata. Okey, perbuatan, perkataan, pengucapan atau penyaksian yang kita lihat kepada Rasulullah. Yes. Dan juga 1N, iaitu kita katakan kepada Nabi lah, Nabi Muhammad SAW. Okey, kalau kata wahyu, wahyu pula Syazwana. Betul ke tu? Wahyu pula salah sebab dia cakap hanya kepada Rasul. Tapi sebenarnya Nabi pun dapat juga wahyu. Betul. Okey, kemudian kalau akal?
Akal pula cakap mampu memikirkan perkara gaib. Akal sebenarnya kita apa, Syazwana? Akal kita? Akal kita dia mampu berfikir berkehendak dengan menerima ilmu pengetahuan je. Dan juga dia terbatas. Betul, Syazwana? Terbatas. Ya, akal kita terbatas. Tak mampu nak memikirkan perkara gaib. Cuma kita tahu perkara-perkara gaib melalui wahyu yang disampaikan kepada kita. Betul? Okey. Jadi jawapannya apa, Syazwana tadi? Jawapan dia A. Okey, alhamdulillah. Jawapannya Al-Quran merupakan wahyu yang terakhir. Masya-Allah. Okey, seterusnya. Yang ni kan saya khaslah soalan ni. Khas untuk Dai Aiman untuk jawab. Yang Okey. manakah? Bahagian A iaitu soalan aneka pilihan susunan. Sebab di dalam tasawuf Islam ni ada subjek yang berkenaan dengan susunan, manakah yang utama menjadi auliat yang pertama. Okey. Yang manakah berikut sumber penerangan Islam mengikut susunan? Kalau Dai Aiman tengok soalan ni, Dai Aiman nak highlight yang mana? Kalau saya tengoklah Ustazah kan, saya cubalah kan. Kalau saya tak boleh nanti korang tolong boleh tak? Korang tolonglah kan. Okey, yang manakah antara berikut sumber perundangan Islam mengikut susunan? Kalau saya tengok A, B, C, D, yang first tu Al-Quran tu saya rasa semua betul Ustazah. Kemudian kalau kita pergi kepada yang kedua tu, hadis, ijma', qiyas. Maknanya C dengan D tu macam dah salah kot Ustazah kan? Okey, betul sebab dia. So A dengan B ni, kita pergi yang ketiga tu qiyas dengan ijma'. Mana satu jadi saya ambil Ustazah ijma' dulu kot. Lepas tu baru qiyas. Betul ke Ustazah? Betul lah Dai Aiman. Tahniah. Okey, betul. Jawapannya adalah B, mengikut susunan. Al-Quran sumber pertama, Al-Hadis masih lagi sumber pertama yang awal dan ijma' juga qiyas. Jadi kalau kita lihat susunannya, ya betul di bawah sumber perundangan Islam, jawapannya adalah B. Seperti mana Ustazah ada terangkan sebelum ini, akronimnya adalah AH, I dan juga Q. Ahid tadi. Ahid tadi tu. Ya, Ahid tadi. Baru teringat. Okey. Seterusnya kita akan lihat bahagian A, soalan aneka pilihan yang melibatkan pilihan jawapan. Okey. Kena baca betul-betul dan akan lihat sama ada 1 ataupun 2, 3 ataupun 4. Ini confuse ni. Ini agak confuse lah jika tidak baca dengan betul-betul. Okey, kita akan Umi akan tanya kepada siapa yang nak pilih ni? Okey, kepada Hakim. Boleh Hakim? Senyum dah dia tu kan? Okey Hakim. Kita lihat kepada soalan aneka pilihan jawapan. Cuba Hakim bacakan. Berikut ialah contoh amalan dalam Islam yang boleh disesuaikan mengikut keadaan. Okey, kata kuncinya Hakim. Amalan dalam Islam betul boleh disesuaikan mengikut keadaan. Okey, yang boleh disesuaikan mengikut keadaan. Okey, yang mana satu? Saya rasa nombor 1. Okey, kita pergi satu per satu. Nombor 1 macam mana? Memakai pakaian berfashion. Salah ke? Siapa boleh bantu kawan kita ni? Nampak macam dia tengah fikir kot, Ustazah kan? Nampak macam tengah fikir. Okey, ada tak kawan kita boleh bantu sama kita? Ataupun semua sekali tengah fikir ni? Alright, Ustazah. Kalau macam tu, saya lah menggantikan dia, boleh tak? Okey, bolehlah Dai Aiman. Okey, yang pertama. Memakai pakaian berfashion. Boleh tak? Sesuai tak dengan keadaan sekarang? Boleh kot, Ustazah. Boleh Hakim dah muncul balik lah. Okey, Kim. Okey, seterusnya Kim, nombor 2. Okey, boleh ke Hakim? Meninggalkan solat ketika perang. Okey, ini betul tadi. Kan wajib. So, ya, solat wajib. Jadi tak boleh. Tak boleh tinggalkan kan. Walaupun tengah berperang pun kita ada cara macam mana kita nak solat dalam peperangan. Betul Hakim? Okey, seterusnya. So yang kedua salah lah Ustazah kan? Ya, yang kedua salah. Okey. Yang ketiga? Yang ketiga. Yang ketiga, memakan harta anak yatim kerana kesempitan hidup. Betul ke salah Hakim? Tapi Hakim, dia susah sangat. Dia terpaksa ambil harta anak yatim tu. Tak boleh ke? Tak boleh juga sebab Islam dia dah ajar cara-cara untuk mendapatkan harta yang dengan cara yang lain. Betul Hakim. Okey, seterusnya yang keempat. Yang keempat, makan makanan haram ketika darurat. Ini dibenarkan. Contohnya macam mana keadaan dia? Contohnya kalau keadaan tu boleh menyebabkan boleh menghilangkan nyawa dan tak ada makanan yang halal yang lain. Baguslah Hakim, ikut kepada maqasid syariah kan, memelihara nyawa, akal kan. Okey. Jadi jawapannya A, B dan C ataupun D? Jadi saya rasa jawapan dia D. 1 dan 4. Ya, jawapannya adalah 1 dan 4. Di bawah topik yang mana ni Hakim? Di bawah topik konsep murunah.
Okey, betul. Bagus Hakim. Terima kasih Hakim. 1 dan 4. Penerangan yang cukup lengkap cikgu kan. Maknanya kalau kita dalam keadaan darurat, dalam keadaan itu baru kita terlepas daripada Ya, betul. Kita akan lihat kepada maqasid syariah. Maqasid syariah. Okey, seterusnya kita lihat soalan aneka pilihan yang mana ianya berkaitan dengan contoh ataupun hukum. Ya. Kadang-kadang ada yang kata, hanya pendidikan Islam saja yang mengajukan soalan tentang hukum ataupun contoh. Tetapi tasawur Islam juga menekankan mengenai soalan hukum yang mana ianya diterangkan di dalam topik tingkatan 5. Okey, Umi nak tanyalah kepada siapa lagi? Adriana. Okey, Adriana. Okey, cuba Adriana jawab. Yubi. Menghalang seseorang daripada mendapat pahala. Okey, kata kuncinya. Menghalang seseorang daripada mendapat pahala, implikasi melakukan hukum. Okey, dalam kotak ni kita panggil apa soalannya? Stimulus. Okey, soalan stimulus. Ya, menghalang seseorang daripada mendapat pahala. Okey, kita lihat pula soalannya. Pernyataan di atas merujuk kepada implikasi melakukan hukum. Kesan bila kita lakukan kalau kita menghalang seseorang daripada mendapat pahala. Bila buat benda tu dia menghalang kita untuk mendapat pahala. Okey, apakah jawapan dia? Sama ada wajib, sunat, haram ataupun harus? Saya rasa jawapan dia C, haram. Jawapannya C, haram. Sebab apa haram? Adriana? Sebab bila kita buat haram tu, nanti kita dapat dosa. Okey, sebenarnya ada satu lagi jawapan kan, bukan hanya haram, tapi ada satu lagi hukum yang ada. Makruh. Ya, makruh. Apabila makruh dan haram sebenarnya ia menghalang kita daripada mendapat pahala. Jadi itu jawapan dia. Okey, di dalam topik mana ni Adriana? Dalam pengertian hukum. Di dalam pengertian hukum. Ya, betul Adriana. Okey, terima kasih. Okey. Dan ini adalah antara contoh yang terakhirlah untuk bahagian A dari Aiman. Jadi Ustazah, maknanya kalau dalam hukum hakam ni dia ada yang ni 4 dan termasuk satu lagi yang Ustazah sebutkan tadi adalah makruh. Ya betul. Sebenarnya kalau kata makruh tu termasuk dalam pilihan jawapan, mungkin akan menjadi gangguan kepada pelajar untuk jawab mana satu yang betul. Jadi kita letakkan haram saja satu di dalam kalau soalan. Kalau wajib Hakim, kalau wajib apa maksud dia Hakim? Boleh saya tanya Ustaz? Boleh. Saya rasa kalau wajib kita kena buat benda tu, kita tak boleh tinggalkan. Okey. Betul ke Ustazah? Betul. Wow, maknanya kita tak boleh tinggalkan lah. Nak tak nak kena solat 5 waktu. Hukum tersebut kan? Lah, hukum wajib tu. Okey, kita tanya kawan kita pula, sunat macam mana? Syazwana. Sunat ni kalau kita buat kita dapat pahala, tapi kalau kita tak buat kita tak dapat dosa pun. Okey. Dan seterusnya kalau tadi haram dah, yang last kali di harus. Siapa nak jawab ni? Siapa? Camelia. Tolong jawabkan. Harus? Harus ni perkara yang dibolehkan, yang diberikan kebebasan daripada Allah. Kita buat tak dapat pahala pun, tak dapat dosa pun tak dapat. Maksudnya tak dapat pahala dan dosa. Dahsyat. Contoh Camelia Contoh. Contoh macam mandi, makan. Itu semua perkara yang harus. Perkara yang harus dilaksanakan. Wah, menariklah subjek ni. So korang semua mesti nak tahu lagi kan apa yang akan Ustazah ajar selepas ini. Kita berehat seketika, boleh Ustazah kan? Boleh. Okey, kita kembali dalam Tariq Ilan Najah SPM Ishrin. Kembali selepas ini. Assalamualaikum. Hi, my name is Iman Izzati and I am from 5 Tegas 2020. Today, I want to talk about what is the best thing in me. But I am not referring to the talents, for instance, like singing, dancing, doing good in exams, because I just found out that actually everyone can sing if they practice, everyone can dance if they practice, everyone can also get good grades in their exams if they keep practicing and study hard. But one thing that I just realized that is cannot be practiced is humanity value. It comes naturally from a pure heart. And what I can say, this is the actual best thing in myself. I always treat others the way I want to be treated, which is with respect and courtesy. However,
if someone decides to treat me differently than how I treat them, the first thing I would give to them is just smile instead of feeling doubt and say, why are you being so rude to me? Because it might just worsen the situation. Maybe I do not know what they are feeling at that time. And it's a worth thing for me to change and ask myself. But if someone treat me really well, I should probably check myself too, whether they want the same thing back. For instance, if I want someone to treat me with respect, I should make sure I treat them with respect too. It is the basic golden rule in life. On top of that, I had experienced this so many times, where my friends always searching for me to help them with their studies or schoolworks. But as a human being, in certain stressful situations, I was feeling very annoyed with my friends. But with full of patience, I always remind myself to show willingness to them, to help them, because I know one day it is my turn to ask them for help back. Even in Islam, it teaches us with gentleness and kindness. It makes us better human being ever. Before I end, life is like a boomerang. What you give, you get back. Thank you. Didik TV KPM. Antum ma'ana Tariq Ilan Najah SPM 2020. Come back with me, Da'i Aiman. Today, cakap pasal putih pula Ustaz kan. Kita dalam topik tasawur Islam. Yang mana Ustazah sebut tadi, gambaran tentang Islam. Dan bila kita tengok ada orang bukan Islam pun ambil topik, ambil subjek ni kan. Ya, betul Da'i Aiman. Ya Allah, jadi kita rasa inilah salah satu jalan untuk kita berdakwah kepada kawan-kawan kita ataupun pelajar-pelajar yang lain untuk mengenali tentang agama Islam. Okey, Ustazah, tadi kita dah selesai dah untuk bahagian pertama, bahagian A. Dan saya rasa murid-murid semua dah cukup boleh dapat markah penuh untuk bahagian A tadi. So sekarang ni boleh tak kita nak belajar untuk bahagian B, Ustazah? Okey, boleh Da'i Aiman. Silakan. Okey, untuk anak-anak calon SPM 2020 yang berada di rumah dan juga anak-anak Umidi yang berada di skrin sekarang, okey, kita akan pergi berpindah kepada bahagian B. Di mana bahagian A tadi 20 markah, kita dah tahu bentuk-bentuk dan juga kita dah analisis soalan-soalan di dalam bahagian A. Kita akan lihat pula di dalam bahagian B bagaimana bentuk soalannya. Okey, di mana bahagian B untuk contoh yang pertama, apabila bahagian B biasanya dia akan tanyakan tentang istilah. Nyatakan istilah yang sesuai. Okey, kalau kita lihat soalannya akan bermula dengan tulis istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut. Pada ruangan, seperti mana tadi saya terangkan, ada ruang-ruang yang diberikan. Satu soalan, hanya satu jawapan saja yang dibenarkan. Okey, dan juga apabila di ruang disediakan itu, perlulah berdasarkan pilihan jawapan yang tepat. Dan juga yang mana yang dipilih berdasarkan tadi beratus istilah yang telah dihadamkan oleh anak-anak yang berada di rumah dan juga anak-anak Umidi yang mengambil subjek tasawur tahun ini. Jadi kita akan lihat, kita akan pergi satu demi satu soalan. Okey, Umi nak tanyalah kepada Izzat Hatta. Okey, Izzat Hatta, cuba yang 21 ni macam mana? Kita tengok kepada kata kuncinya. Dia tanya pengakuan, perkataan dan perbuatan daripada Rasulullah. So, okey, dah bagi hint dah tadi kan. Macam sama aja soalan yang sebelum ni kan. Okey, apa jawapannya? Hadis. Oh, baguslah Izzat. Di mana jawapannya adalah hadis. Kita lihat kepada key point yang dulu, iaitu P. 3 P dan juga 1 R ataupun 1 N. Pengakuan, penyaksian, perkataan, perbuatan daripada Rasulullah. Jawapannya adalah hadis. Okey, mantap. Seterusnya, Umidi nak tanyalah. Terima kasih ya, Izzata. Okey, seterusnya Umidi nak tanya kepada Hakim. Okey, cuba Hakim jawab yang nombor 2. Yang nombor 2, Islam yang bersifat lengkap, meliputi seluruh aspek kehidupan. Saya rasa istilah dia syumuliah. Istilah dia syumuliah. Mana dia punya kata kunci? Kata kunci dia lengkap, meliputi seluruh kehidupan. Okey, lengkap. Betul lah, lengkap. Meliputi seluruh aspek kehidupan. Berada dalam topik mana ni, Hakim? Dalam topik konsep syumuliah. Konsep syumuliah tingkatan? Tingkatan 4. Bagus. Okey, jawapannya adalah syumuliah tadi Hakim jawab. Okey, betul lah Hakim.
Okey, soalan 23. Soalan 23. Okey, tanggungjawab atau amanah yang diberi kepada seseorang. Ni Umi dia nak bagi peluang lah kepada anak dia di rumah. Kalau dapat jawab, boleh jerit ramai-ramai dekat rumah kan. Apa jawapannya? Okey, semua sekali. Anak-anak Umi dia, apa jawapannya? Tanggungjawab atau amanah yang diberi kepada seseorang? Taklif. Okey, baguslah. Taklif. Apa maksud taklif? Bertanggungjawab. Tanggungjawab. Daripada perkataan bahasa Arab kan taklif tu, kan? Khalifah. Khalifah, tu khalifah, ni taklif, kallafah, mukallaf yang diberikan tanggungjawab, Okey. Seterusnya, maknanya Ustazah, perkataan jawapan yang diberikan tu memang kena tepat. Tak boleh seakan-akan pun tak boleh. Dia kan? tak boleh kalau macam taklif. Mungkin dia salah eja buat taklif, L-E-F. Mungkin boleh diterima lagi. Okey. Tapi kalau dia buat alif, memang berbeza lah jawapannya. Tidak boleh diterima. Okey, ini adalah bentuk istilah. Maknanya hadamkan istilah dan jawab mengikut kepada pernyataannya istilah itu. Kemudian kita akan lihat kepada lengkapkan pernyataan. Mungkin dia punya isi tempat kosong berada di belakang ataupun di tengah. Kalau tadi isi tempat kosongnya berada di hadapan. Kalau untuk yang lengkap pernyataan, isi tempat kosongnya berada di belakang ataupun di tengah lah. Okey, kita lihat soalan yang ke-24. Salah satu bentuk muamalat yang tidak sah. Okey, kata kuncinya adalah muamalat yang tidak sah. Okey, Umi nak tanyalah kepada Camelia. Okey, salah satu bentuk muamalah yang tidak sah adalah muamalah yang mengandungi unsur penindasan seperti apa? Dan juga monopoli. Okey, sebelum tu Camelia, kata kuncinya. Kata kunci dia unsur penindasan. Unsur penindasan, muamalat tak sah. Okey, apa jawapan dia Camelia? Jawapan dia riba. Okey, jawapannya riba dan juga monopoli. Okey, muamalah yang tidak sah ni ada satu bentuk je ke Camelia? Dia ada banyak bentuk. Ada banyak bentuk. Okey, apa antara bentuknya selain daripada penindasan? Antaranya melalui kezaliman dengan penipuan. Okey, dah bersedialah Camelia ni, dah tahu dah. Itu ada daripada unsur kezaliman dan juga penipuan. Tetapi dalam konteks penindasan, jawapannya adalah riba dan monopoli. Okey, seterusnya. Soalan yang ke-25. Umi nak minta kepada... Okey, siapa Akasha lah pula. Akasha. Okey, Akasha. Cuba tengok 25. Ya, saya Umi. Okey. Tindakan Ahmad yang berserah diri kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sungguh dinamakan. Okey, sebelum tu kita biasa dengar tu kan. Okey, sebelum tu kita biasa dengar kita kena doa, kita kena berusaha. Okey. Jadi, jawapannya adalah tawakal. Okey, jawapannya adalah tawakal. Okey, iaitu apabila kita berusaha, kemudian kita berdoa, barulah kita bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Okey, terima kasih Akasha. Okey, yang ke-26. Okey, 26. Siapa nak cuba jawab? Anak-anak di rumah pun boleh sekali ya. Kita akan lihat semula perkara luar biasa. Ada berapa? Kita ulang kaji balik semula. Okey. Siapa nak jawab untuk 26? Okey, Akasha lagi. Okey, Akasha. Apa dia punya kata kuncinya? Boleh. Kata usia yang pertama adalah perkara luar biasa. Okey, yang kedua adalah bakal Rasul. Okey, kejap ya Akasha. Perkara luar biasa kepada bakal Rasul. Okey, sebelum tu Akasha, kalau perkara luar biasa, PLB. Kalau kata Umi dia buatkan akronimnya PLB. PLB kalau kepada Rasul, dikenali sebagai? Mukjizat. Mukjizat. Tetapi sekarang ni adalah bakal Rasul. Okey, apakah dia punya katanya ataupun istilah untuk perkara luar biasa yang berlaku kepada bakal Rasul? Irhas. Jawapannya, ya baguslah. Siap dia punya sebutan lagi, irhas kan? Sedap sebutan je kan? Okey, terima kasih Akasha. Okey, seterusnya yang soalan yang ke-27. Okey, siapa nak cuba jawab soalan ke-27? Okey, Camelia. Cuba Camelia bacakan dan kita tengok kata kuncinya. Al-Qiyas adalah salah satu sumber perundangan Islam yang menghubungkan hukum yang tidak ada kepada hukum yang ada kerana bersamaan. Okey, sebelum tu kita tengok kepada kata kunci dulu.
Okey. Al-Qiyas. Al-Qiyas. Kemudian hukum tidak ada dengan hukum yang ada. Okey, jawapannya. Sebab ataupun ilat. Okey, bagus sekali Melia. Sebab atau ilat. Okey, Umi nak tanya, apakah contoh bentuk kias yang boleh kita katakan bahawa hukum tu tak ada, tetapi kita sandarkan kepada hukum yang ada berdasarkan kepada sebab dan juga ilat? Contohnya macam dadah dia memabukkan. So kita ambil sebab untuk arak tu. Arak kan memabukkan. So kita letak hukum haram tu kepada dadah tu. Okey, seperti dalam ayat Quran kan, innamal hamru wal maisir kan, di mana benda yang memabukkan, menghayalkan, di mana dadah itu disamakan dengan perkara yang memabukkan, menghayalkan. Maka apabila ijma' bersepakat untuk melaksanakan hukum bahawa siapa yang terlibat dengan najis dadah akan dikenakan hukuman beratlah. Jadi ia dikaitkan dengan ayat Al-Quran, iaitu disandarkan kerana adanya persamaan kecacatan tu, ilat, yang sebab itu. Ilat dan sebab tu apa Ustazah? Ilat dan sebab tu adalah benda yang sama lah. Ilat sebenarnya jawapannya ilat. Kita lihat jawapannya ilat, tetapi bahasa Melayu adalah sebab. Maksudnya sebab sebab tadi yang dadah tu, itu sebab dia lah apa? Sebabnya kita memabukkan. sandarkan. Memabukkan. Okey, Dayang Aiman dah boleh dapat A+ lah sebenarnya. Saya rasanya macam nak ulang balik SPM ni kan. Boleh dapat A+. Okey, seterusnya. Okey, lengkapkan carta. Ini di mana kalau pelajar tak baca betul-betul apakah bentuk-bentuk perkara yang merosakkan ibadat, kadang-kala menjadikan pelajar macam mana nak kata, tidak boleh nak keluar kata kunci dia, kata apakah perkara-perkara lain yang merosakkan ibadat. Okey, Umi nak tanya kepada Syazwana. Okey Syazwana, kita lihat kepada carta ini, kita ada 2, 4, 7 carta yang mana ada 2 tempat kosong. Okey, apakah tempat kosong kita boleh isikan ni Syazwana? Okey, kalau yang R tu kita boleh isi sum'ah. Okey. Yang lagi satu tu kita boleh isi ujuk. Kita boleh isi ujuk. Kenapa ya? Sebab sum'ah tu dia salah satu perkara yang merosakkan ibadat sebab dia menceritakan kebaikan dia kepada orang lain. Baguslah Syazwana. Maknanya sum'ah, kawan awak ada ciptakan akronim untuk Umi sebelum ni kan. Dia kata sum'ah, story, menceritakan kebaikan kepada orang ramai, menceritakan maknanya dia terlalu dia dah buat baik, lepas tu dia cerita kat orang. Dia cerita kat orang kan. Kemudian kalau kata tadi sum'ah dan juga satu lagi ujuk. Ujuk. Kenapa ujuk? Apa maksud ujuk, Syazwana? Ujuk tu maksudnya dia kagum dengan perbuatan baik yang dia buat, lepas tu dia memperlekehkan kebaikan yang orang lain buat. Betul Syazwana. Dia kagum dengan diri dia, kemudian dia pelekeh pula orang lain. Ataupun kita nak ingat ujuk ni, kita macam dia ni kita macam tu. Jadi bila dia terlalu kagum tentang diri dia, tapi dia merendahkan pula orang lain. Macam tu Maknanya sum'ah tadi story. Dia menghebabkan cerita tentang kebaikan diri dia kepada orang sampai dia mengungkitlah. Kemudian kalau kita lihat Azhar, ada juga yang bertanya dengan Umi, kenapa Azhar? Maknanya kalau nama saya Azhar, salah ke nama saya Azhar? Bukan. Azhar ejaannya adalah Azhar, iaitu alif zal alif. Zal alif. Yang bermawa maksud bahawa Azhar, annoy, maknanya dia membuat perkara yang mana dia mengungkit-ungkit benda baik yang dia buat sampai dia menyakitkan hati orang tu. Contohnya dia dah pernah bersedekah. Kemudian dia kata, aku selama ni sedekah dekat engkau, takkanlah kau tak boleh balas. Macam mengungkit-ungkitlah apa yang dia telah dapat. Itu maksud Azhar. Bukannya nama Azhar ataupun yang Aizah. Itu bermaksud yang tinggi. Azhar. Itu Aizah. Aizah yang tinggi. Beza kan? Yang ni Azhar, beza. Cuma mungkin bila bahasa Melayu dia macam orang keliru lah kan. Ramai yang mungkin keliru lah. Ada panggil nama Azhar tu kan. Tapi sebenarnya tak ada kaitan pula dengan yang tak Azhar. Tak ada kaitan. Okey. Habis untuk lengkapkan carta. Ini adalah antara contoh lengkapkan carta ya untuk anak-anak SPM 2020 yang berada di rumah. Okey, kita akan lihat. Tapi macam perkara yang merosakkan ibadat tadi tu, kita boleh berbuah apa-apa je ke ataupun kita kena ada hafal semua sekali? Sebenarnya Dayang Aiman, dalam tasawur memang dia ada mengandungi yang tadi itulah hanya ada 7 ini saja yang perlu dihadamkan oleh
anak-anak tasawuf lah tentang terma-terma yang mana jika perkara merosakan ibadat, kalau azan ni bagaimana, mengungkit-mengungkit ni macam mana, sebab di mana ianya berada di dalam topik tingkatan 5 tentang ibadat dan juga memang pelajar kena jawab mengikut kepada inilah bentuk. Saya rasa insaf sekejap Ustazah. Sebab apa suka kata orang. Kan rumpat dekat WhatsApp lah sebagainya kan. Ni tak apa, kita. Manusia kan mudah lupa. InsyaAllah kita sama-sama pun memang berbuat dosa. Kita akan sentiasalah akan cuba berubah. Saya sendiri pun ada juga kadang-kadang kita tak perasan kan Dai Aiman. Bila Ustazah sebut mengungkit kebaikan tu, Allah Akbar. Maknanya rosak amalan kita kan macam tu. Okey Ustazah, best lah subjek ni. Okey, kita pergi yang seterusnya. Ini yang terakhir. Ini yang ditunggu-tunggu. Kalau boleh dia nak terus habis dia jawab yang terakhir ni, terus dia nak melangkah keluar. Tak sabar-sabar. Ada juga yang tanya kepada saya, boleh tak Ustazah, kalau kata saya dah habis jawab terus nak keluar dewan. Tak nak lacak. Saya rasa betul dah 40 soalan ni. Jangan. Tunggu dan duduk. Baca dulu soalan tu betul-betul dan lihat, semak semula. Adakah jawapan yang dipilih tu betul? Okey, kita lihat bahagian B tandakan betul ataupun salah. Okey, kita akan lihat soalannya biasanya ada 4 soalan yang terkandung dalam salah dan betul. Okey, soalan 37. Okey, Umi nak tanya kepada Adriana. Okey, Adriana, cuba Adriana jawab. Soalan ke-37. Antara ujian Allah SWT terhadap pemilik harta yang lemah imannya ialah mereka sentiasa menunaikan ibadat wajib. Salah. Okey, kenapa salah Adriana? Sebab dia kata pemilik harta yang lemah imannya. Bila kita lemah imannya, takkanlah kita nak sentiasa menunaikan ibadat wajib pula. Okey, betul lah Diana kan. Dah lah dia kata lemah iman, lepas tu takkanlah dikaitkan dengan orang yang buat ibadah wajib kan. Jadi jawapannya adalah salah. Okey. Ke-38 pula. Siapa? Izzat nak cubalah. Izzat? Alah Izzat. Okey Izzat. Okey Izzat Hatta, cuba yang ke-38. Implikasi larangan pencerobohan harta ialah kehidupan orang miskin akan teraniaya. Kehidupan orang miskin akan teraniaya. Okey, implikasi ataupun kesan. Apa kata kuncinya Aizat? Izzat Hatta? Implikasi larangan pencerobohan harta. Implikasi larangan pencerobohan harta. Okey, betul ataupun salah? Salah. Salah. Sebab apa salah? Sebab dia memberi faedah kepada orang miskin ni. Dia akan tak teraniaya bila ada larangan pencerobohan harta itu. Okey, betul. Bila kesan larangan pencerobohan harta, lagilah bagus kan. Bila ada larangan pencerobohan harta sepatutnya tidak berlakulah kepada orang miskin kan. Jadi bila ni jawapannya adalah salah. Okey, Izzat Hatta. Okey, 39. Dai Aiman nak bacakan tak untuk 39? Okey, best juga ni soalan ni. Antara ciri ajaran sesat ialah kepercayaan kepada penyatuan beberapa agama terbesar di dunia sebagai agama yang sepatutnya menjadi anutan kepada semua manusia. Jawapannya apa ya? Antara ciri ajaran sesat ialah kepercayaan kepada penyatuan beberapa agama terbesar dunia sebagai agama yang sepatutnya menjadi anutan kepada semua manusia. Kalau kita lihat ajaran sesat yang ada dekat Malaysia ni kan, Dai Aiman, contohnya Ayah Pin ataupun ajaran Ibu Yati, biasanya mereka akan buat apa? Penyatuan beberapa agama kan. Jadi dia combine ke? Dia akan combine semua agama menjadi satu. Jadi betul ke Ustazah? Ya, betul Dai Aiman. Okey. Betul jawapannya. Combine semua agama ni. Yang mana mudah aja diambil kan. Mudah dia satukan semua. Okey. Jadi kita lihat, ya, betul jawapannya Dai Aiman. Okey, terima kasih. Okey, dan terakhir sekali untuk bahagian B ini. Okey, yang soalan yang ke-40 kita cari siapa yang nak penutup ni. Okey. Syazwana penutup. Okey, Syazwana, nombor 40. Nombor 40 cakap mengerjakan segala perintah Allah merupakan satu daripada cara menghayati sifat Rabbaniyah. Okey, betul ke salah? Betul. Okey, sebab apa betul? Sebab bila kita ikut segala perintah Allah, kita akan hayatilah sifat Rabbaniyah tu.
Oh, betul. Sifat Rabbaniyah. Jangan keliru dengan Rububiyah. Rububiyah. Rabbaniyah di dalam konsep ketuhanan. Menceritakan tentang Tuhan. Di mana kalau kata konsep Rububiyah pula, Rabbaniyah dalam prinsip pandangan Islam, kan? Prinsip pandangan Islam. Kalau Rububiyah di mana, Syazwana? Rububiyah tu di dalam prinsip Islam. Okey, rububiyah itu di dalam prinsip Islam. Okey, apa maksud Rabbaniyah? Kalau Rabbaniyah, Syazwana? Kalau Rabbaniyah, ni konsep ketuhanan iaitu segala peraturan, nilai, prinsip adalah berdasarkan Al-Quran, adalah lengkap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, betul. Tetapi kalau rububiyah, ia berada di dalam? Kalau rububiyah konsep ketuhanan. Okey, konsep rububiyah. Okey, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat di dalam konsep ketuhanan. Tetapi kalau Rabbaniyah di dalam prinsip pandangan Islam, dia ada Rabbaniyah, Syumuliyah, Alamiyah dan banyak lagi lah, sabat merunah. Jadi pelajar kena fahamlah, hadamkan terma-terma tu. Jadi jawapannya adalah betul. Alhamdulillah. 40 markah. 40 markah. No. Okay, Zah, saya ada soalan lah. Okay. Kan, dalam 40 soalan ni, Zah, biasanya apa kesilapan yang biasa pelajar lakukan ni, Zah? Okey, kesilapan pelajar dan Aiman biasanya tumpuan kepada istilah. Di mana apabila pelajar tidak menghadamkan soalan itu dengan betul, kemudian mungkin terlupa dengan maksud kepada istilah itu, jadi biasanya kesilapan dalam kertas satu ini banyak berlaku di dalam soalan istilah. Jadi kadang-kadang dia buat istilah tu jawapan yang berlainan lah. Biasanya kalau untuk lain, yang ni senang untuk skor, dia boleh baca dan fahamkan. Tetapi istilah untuk nak dikatakan daripada ustazah sendiri, tipsnya adalah memang perlu baca, cuba fahamkan, buat baca kata konsepnya nanti, buat akronim dan faham kehendak soalan dan boleh jawab dengan baik. Okey, Ustazah. Bila Ustazah sebut akronim tu, mungkin korang boleh share tak apa-apa akronim yang korang ada buat? Mungkin boleh sharekan dengan kawan-kawan kita di rumah. Pelajar-pelajar boleh kongsikan dengan kawan-kawan kita di rumah. Tadi tak silap saya, Ustazah sebut tentang ahik. Betul. Ahik ni Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Yes. Okey. Ada tak murid-murid yang nak try? Apa lagi akronim yang murid-murid ada buat? Kongsikan dengan kita. Okey, cuba seorang kongsikan akronim yang awak buat. Okey, silakan. Syazwana. Ini yang Umi ada sebut tadi, kalau yang apa tu nama dia? Kalau azar tu kita ingat annoying, maksudnya kita ungkit-ungkit kebaikan yang kita buat sampai kita sakitkan hati orang lain. Azar annoying tu tapi semua story tadi yang kan. Ujub betul tak? Ujub Best lah Ustazah. Jadi Ustazah sebut tadi yang saya ingat lagi adalah 3P 1R. 1R. Rasulullah percakapan, perbuatan dan penyaksian. Pengakuan. Rasulullah SAW. Okey, saya dah 2 dah. Murid-murid, siapa nak sebut lagi? Ada lagi satu akronim? Tak? Satu lagi akronim. Akronim. Okey, Camelia. Lagi satu yang untuk fiqh, ijtihad, qada dengan fatwa. Okay, saya ingat FIQWA. Fatwa. Setiap perkara tu dah ada macam keperluan, makluman, kebaikan. 3, 4 tu lain-lain. So macam saya lebih suka ikut aturan dia. Macam keperluan dekat FIQWA ni, apa dia punya keperluan dia. Tu maklumat dia apa. So macam lagi nampak lah mana kena hafal sekaligus sebab banyak. Sebab setiap term tu dia ada keperluan dia. Alright. Ustazah, dalam banyak-banyak tahniah Camilla ni budak cerdik ni kan. Okey Ustazah. Biasa dalam topik tasawur tingkatan 4 dan tingkatan 5, topik mana yang biasanya pelajar akan melakukan kesilapan ni? Biasa topik mana ni? Yang berat sikitlah. Okey. Yang agak berat bila di dalam sistem perundangan Islam. Pelajar memang agak sukarlah untuk hadamkan. Kadang-kadang ada sampai dia tak nak pilih soalan tu. Sebab itu dalam kertas 2, ada dia tak nak pilihlah soalan yang berkaitan dengan perundangan Islam. Sebab dia kata macam keliru antara tentang bagaimanakah prinsip negara Islam dekat situ, pemerintahan. Jadi banyak lebih kepada sistem politik Islam lah di situ. Jadi terma-terma itulah pelajar perlu hadamkan. Okey, kalau kata yang lain apa lagi? Tajuk-tajuk yang
rasa susah? Kalau Adriana, rasa mana yang susah? Topik yang perlu dihadamkan lagi. Saya rasa saya agak susah nak ingat yang al-musyarakah, mudarabah. Itu di bawah sistem ekonomi Islam. Kita ada al-bai' bi thaman ajil. Itu kita buat pinjaman perumahan, pinjaman kereta menggunakan terms al-bai' bi thaman ajil. So boleh cerita sikit tak Adriana? Sebab dia kata susah tu mesti dia fokus ni dengan subjek ni. Bai' bi thamanil ajil ni apa dia? Dia macam kita hutang tapi secara ansur-ansur. Dia dekat ansur-ansur. Kalau macam kita beli kereta tu macam tu ke? Macam tu, beransur-ansur. Maknanya dia dah fakih lah tu. Susah kan? Okey, tahniah Adriana. Tak lama lagi nak beli kereta lah tu. Okey. Lagi ada tak murid-murid lain yang rasa berat bab tersebut? Kalau tak ada jawapan tu Ustazah, maknanya semualah senang tu. Dah bersedia dah ni, lagi 5 hari lagi insya-Allah. Murid-murid, ada tak apa-apa soalan yang kita nak tanyakan kepada Ustazah? Tapi jangan tanya soalan apa yang keluar tau. Ada tak soalan daripada murid-murid? Daripada mana-mana topik? Ni peluang anda semua untuk bertanya kepada Ustazah. Kalau tak ada yang nak bertanya ni, kita tanya kat diorang lah. Kita tanya kepada murid-murid lah, boleh? Okey, boleh. Okey, tadi saya teringat tadi Ustazah ada sebut tentang maqasid syariah. Ya betul. Jadi agama. maqasid syariah ni dia tak silap saya ada 5 Ustazah. Ya, jadi betul. tolong sebutkan kelima-lima maqasid tersebut. Siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? Izzat nak cuba, Izzat? Izzat boleh? Hatta. Okey, tak apa kita try lah. Kadang-kadang 5 boleh try 1 2 ke Izzat? Boleh cuba? Syariah. 2. Boleh tak Izzat? Memelihara yang pertama. Memelihara. Susah sikit ni. Memelihara agama. Okey, yang kedua memelihara apa lagi? Okey, memelihara agama, keturunan, nyawa tu dalam bahagian mana? Topik mana? Wakiah. Okey, iaitu praktikal kan yang boleh dilaksanakan kan oleh semua yang beragama Islam kan. Okey. Jadi memelihara Izzat dia tengah fikir tu. Dia tengah mungkin sahabat murid-murid lain nak bantu Izzat? Ada tak? Siapa nak bantu Izzat? Okey. Siapa nak bantu? Camelia? Boleh bantu? Okey, 1. Yang pertama. Memelihara nyawa. Okey. Benda. Memelihara akal. Memelihara keturunan. Dengan memelihara keselamatan negara. Ada satu lagi. Memelihara? Nyawa, akal, keturunan, harta benda. Ini paling penting sekali. Paling penting sekali kita kena jaga. Jaga apa? Memelihara? Memelihara agama. Okey, memelihara. Dapat full mark lah. Camelia, tahniah. Okey, terbaik. Okey. Jadi Ustazah, mungkin ada kita nak test lagi pelajar-pelajar kita ni. Tapi saya ada sedikit lagi perkongsian dari Aiman. Cantik, kalau Ustazah. kata untuk amalan, macam mana kalau kita nak cemerlang sebelum kita nak menghadapi SPM tu, apakah amalan yang boleh kita lakukan sebelum kita nak menduduki peperiksaan tasawuf ini? Okey, sebelum tu saya terlupa untuk berkongsi mengenai larangan sebenarnya. Larangan yang ada dalam kertas satu, ada larangan-larangannya, iaitu apabila pelajar memberikan jawapan itu tidak boleh lebih daripada satu di dalam kertas objektif. Okey. Dan juga hitamkan lebih daripada satu jawapan itu adalah satu bentuk kesalahan lah, larangan. Memang dilarang. Kemudian memberikan jawapan lebih pada soalan bahagian B, iaitu objektif berstruktur tadi, tidak boleh lebih. Kemudian memberikan soalan jawapan yang berpola. Kita akan lihat contoh berpola macam mana. Okey, contohnya begini. Bila dia jawab, okeylah, tak nak baca soalan, nak jawab A semua sampai habis. Maknanya B semua. Ataupun kalau kata jawapan yang bertindih, mana-mana nombor 5, dia jawab C, dia hitamkan, dan B pun dihitamkan. Jadi tidak boleh jawab beginilah untuk kertas satu. Okey, ini untuk larangan lah, untuk jawapan yang
berbentuk berpola begini tidak boleh. Dan juga kita tidak bolehlah nak bilang okey, satu soalan ni A berapa, B berapa. Kalau boleh baca dulu soalan, tengok kepada jawapan, itu yang lebih penting daripada kita lihat kepada jawapan yang inilah kita buat macam ni, tak naklah, tak digalakkan. Okey, dan untuk amalan murid cemerlang, okey, untuk anak-anak yang berada di rumah dan juga anak-anak umidi yang berada di madrasah sana, di mana kalau kita dapat amalkan hari-hari sebelum kita nak menghadapi peperiksaan, kita makan kurma ikut kepada sunnah, amalan sunnah Rasulullah, kurma dan kismis, dan juga kita minum madu setiap hari. Dan juga lebih baik kalau kita pertambahkan ibadat nawafil, iaitu kita buat solat hajat. Kalau kata rajin, kita bangun untuk buat qiyamul lail, berpuasa sepanjang peperiksaan. Kalau kata boleh untuk berpuasa, kita cuba buat. Kemudian kita kena banyak bersabar. InsyaAllah lagi 5 hari je lagi adalah battle terakhir, perjuangan terakhir nanti sebelum sampai pada hari Khamis nanti. Dan juga banyak bersabar dan konsisten dalam mengulang kaji. Di mana kata-kata wali Allah kita Luqman Al-Hakim, setiap usaha bergantung kepada keyakinan, usaha tanpa keyakinan akan menemui kegagalan. Ya Ustazah, bukan setakat kita baca buku kulit ke kulit, tapi ingat itulah tawakal kita, usaha dan ikhtiar kita untuk dapat A dalam subjek tasawur Islam. Terima kasih Ustazah. Dan terima kasih pelajar-pelajar, murid-murid sekalian atas komitmen anda semua, dan saya yakin anda semua akan dapat full A dalam subjek tasawur Islam. Alright. Kita akan bertemu pula selepas ini dalam tasawur Islam kertas 2. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 2020. Bye semua. Okey. Didik TV KPM. Saya Nur Kazli bin Azwa, bapa kepada pelajar Muhammad Arif Safli. Ingin mengucapkan tahniah kepada para pelajar semua, pelajar SPM semuanya, khususnya pelajar Mata Benda Sains Semara Penggalang Hulu, kerana telah berjaya menghadapi peperiksaan SPM dengan jayanya. Jadikan peperiksaan SPM ini sebagai titik permulaan untuk menghadapi cabaran yang lebih besar pada masa yang akan datang. InsyaAllah. Ayahanda merakatkan ucapan all the best dan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan seterusnya mencapai kesuksesan yang cemerlang, iaitu A+ dalam peperiksaan SPM itu nanti.